يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat ketekan kami, mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu, dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, yakni bukan kepada sesuatu yang lain. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir yang inkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku, yakni sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah. Dan kamu sembunyikan yang benar itu, padahal kamu semua mengetahuinya. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua yang berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون وأنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidak. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan yakni nenek moyang kamu yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat, yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari azab, dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد Maha لله benarlah. الحمد لله Alhamdulillah, 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 Sadaqallahul Azim, Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis yang baik, dalam majlis zikrullah, dalam majlis menyebut nama Allah, dalam majlis mengingati Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, ada disebutkan tentang kelebihan suatu majlis yang mana di dalamnya ada menyebut nama Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang pagi ini berada dalam talian secara online Majlis Bandaraya Johor Bahru. Mudah-mudahan tuan-tuan berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. InsyaAllah. Dijaga oleh Allah daripada sebarang bentuk wabak dan penyakit. Kerana beberapa kenalan saya, rakan saya, jiran saya, ada jemaah saya, sebahagiannya ada yang berada di hospital. Sebahagiannya sekarang ada classmate saya mengandung, berada di HSI.
dalam keadaan yang agak berat. Dia punya jangkitan COVID-19 dia. Bukan yang kuarantin biasa. Jadi beberapa orang kenalan, sahabat kita, jiran kita ada yang sedang diuji oleh Allah. Kita jangan lupa mendoakan mereka. Mudah-mudahan dengan berkah membaca Al-Quran, majlis Al-Quran pada pagi ini, mudah-mudahan mereka semua diberikan kesihatan dan keafiatan insya-Allah. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita tak dapat berjumpa secara offline. Biasanya saya jumpa Haji Saleh, biasanya jumpa Cik Raja, biasanya jumpa Ustaz Aiman, yang lain-lain lah semualah. Walaupun tak disebut nama seorang demi seorang, biasanya dapat berjumpa tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ini kita secara talian, dalam talian berada dari rumah masing-masing. Tetapi kita doa, mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada fadilat yang Nabi SAW pernah sebutkan. Nabi bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yatufuna fit turuq. Ada malaikat yang Allah cipta, dia punya tugas dia berjalan dekat atas sekitar muka bumi ni, dari jalan ke jalan, dari lorong ke lorong, dari kawasan ke kawasan, yaltamisuna ahla zikri. Malaikat ni kerja dia, tugas dia ialah mencari di mana ada majlis zikir, majlis yang mengingatkan manusia kepada Allah, majlis yang mengajak manusia menyebut nama Allah. Sama ada zikir tu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun zikir yang dimaksudkan ialah bacaan Al-Quran yang sedang kita buat ni, terutama di majlis Bandaraya Johor Bahru ni. Apa sahaja malaikat ni kerja dia akan mencari, dan ketika dia jumpa majlis tersebut, ada orang sedang berhimpun, ada orang sedang berkumpul, ada orang sedang berada dalam satu tempat yang sama, menyebut nama Allah, maka malaikat sesama mereka dia akan cakap apa? Halumu ila hajatikum, halumu. Mari sini, mari sini. Inilah yang kita cari. Inilah yang kita cari. Dia sesama dia akan cakap begitu. Kemudian, tuan-tuan, ini kisah penting sangat, tuan-tuan. Kita kena tahu. Bila berlaku begitu, maka malaikat ni bila dia dah jumpa ramai-ramai dekat situ, kemudian dia akan membentangkan sayapnya daripada tempat orang yang baca zikir tu, sampai memanjang sampai ke langit. Dibentangkan sayapnya. Di apa disebut? Di apa bahasa kita dinaungkan dinaungkan. Cantiklah tu. Sekarang bahasa kita ni sensitif. Tersilap sebut bahasa lain orang faham. Baik. Jadi ceritanya dinaungkan sampai ke langit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada malaikat, apakah yang dibuat oleh hamba-Ku? Padahal Allah Maha mengetahui. Allah nak tanya saja kepada malaikat, apakah yang dibuat oleh hamba-Ku ini? Maka malaikat jawab, mereka mengingati-Mu ya Allah, mereka zikrullah, menyebut nama-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk majlis kita pada pagi ini insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Mereka menyebut nama-Mu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, adakah mereka melihat aku? Lalu malaikat menjawab, mereka ma ra'auka wallahi la ma ra'auka. Ya Allah, demi Tuhan, demi Allah, sesungguhnya mereka tak pernah melihat engkau ya Allah. Lalu Allah tanya kepada mereka, kepada para malaikat, kaifa law ra'auni? Macam mana agaknya kalau mereka tu dapat melihat aku? Lalu para malaikat jawab, kalaulah mereka dapat melihat-Mu ya Allah, nescaya mereka akan lebih rajin menyebut nama Allah, lebih rajin beribadah, lebih semangat daripada itu. Lalu Allah tanya lagi, apa yang mereka minta? Dalam majlis tu, dalam mengingati Allah ni, apa yang mereka minta? Lalu malaikat menjawab, ya Allah, yas'alunakal jannah. Mereka minta ya Allah kepadamu agar mereka dapat syurga ya Allah. Lalu Allah tanya lagi kepada malaikat, hal ra'auha? Yang mereka minta pergi syurga tu mereka dah pernah nampak ke tak pernah nampak? Lalu kata malaikat, mereka tak pernah nampak. Mereka minta syurga tapi tak pernah nampak. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan kepada malaikat, kaifa law ra'auha? Macam mana agaknya kalau mereka tu dapat melihat syurga betul-betul? Kalau dapat melihat. Lalu para malaikat mengatakan, kalaulah mereka dapat lihat syurga tu, nescaya mereka lebih bersemangat,
lebih sanggup melakukan apa saja untuk mereka dapat masuk ke dalam syurga. Lalu Allah tanya lagi kepada malaikat, bima yata'awwadun, dengan apa mereka, dari apa mereka, mimma yata'awwadun, mereka minta perlindungan daripada apa wahai malaikat? Kata malaikat, mereka minta perlindungan daripada api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ringkasan hadisnya, Allah menyatakan bahawa dengan sebab demikian maka aku ampunkan dosa mereka. Jadi yang berada dalam majlis tu, majlis zikir, majlis Al-Quran, majlis mengingati Allah, menyebut nama Allah, Allah ampunkan dosa mereka dan Allah kabulkan hajat mereka yang mereka minta tadi tu. Lalu, ni saya nak cerita, hujung hadis ni sangat menarik. Hadis riwayat Imam Muslim. Hujungnya, malaikat tanya, malaikat beritahu kepada Allah, ya Allah, tapi dalam majlis tadi tu, ada satu si fulan yang mana dia datang ke majlis tu, dia bukan nak mengingatimu ya Allah. Dia ada urusan kepentingan lain dalam majlis tu. Kira-kira kalau contohlah, kalau hari ni, kalau ada orang buat majlis zikir, majlis Al-Quran, majlis mengingati Allah, menyebut nama Allah, ada juga orang yang datang majlis tu. Tapi mungkin dia ditugaskan sebab dia tu orang dah tempah catering, dia tukang settlekan bahagian catering. Dia bukan nak datang zikir pun. Dia bukan nak datang membaca Quran pun. Contoh, bukanlah kata orang catering tak baca Quran. Bukan itu maksud saya. Saya nak ceritakan, mungkin saja ada orang yang berada dalam majlis zikir, majlis yang baik, dia tak ada niat pun nak berzikir, baca Quran pada masa yang sama. Dia tak ada niat pun. Dia ada urusan lain dekat situ juga. Lalu malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, dalam majlis tersebut, ada satu si fulan yang mana dia ada kepentingan lain. Bukan dalam kepentingan untuk zikrullah, mengingati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa orang itu pun akan aku berikan keampunan kepada orang tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu dalam suasana kita dapat berhimpun dan bersama dalam satu majlis. Manakala kita pula pada pagi ni, tuan-tuan berada di rumah masing-masing, berada di premis masing-masing, sama ada tuan-tuan yang mengikuti melalui platform aplikasi Webex ni, ataupun tuan-tuan yang mengikuti melalui platform Facebook Majlis Bandaraya Johor Bahru, platform rasmi, maka insya-Allah mudah-mudahan, walaupun kita tak tahu hakikat sebenarnya macam mana, mudah-mudahan fadilat yang sama Allah berikan juga kepada tuan-tuan yang mana malaikat hadir ke rumah tuan-tuan. Malaikat membentangkan sayapnya dari rumah tuan-tuan. Dan Allah mengampunkan tuan-tuan yang berada di rumah serta ahli keluarga tuan-tuan dan puan-puan, walaupun mungkin ada anak isteri kita yang tidaklah mengikuti bersama kita secara live pada pagi ini, tapi mudah-mudahan mereka dapat tempias kebaikan yang sama. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Jadi, alhamdulillah, kita tadi baca pada ayat 38 surah Al-Baqarah. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, kita lihat semula ayat yang kita baca, dan kita nak pelajari beberapa perkara yang menarik dalam ayat yang telah pun kita baca. Bermula daripada ayat 38 sampai kepada ayat 48. Baik, kita lihat sama-sama insya-Allah. Antara yang boleh kita pelajari, yang pertama, mari kita lihat pada ayat 39. Mari kita lihat pada ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 39, tuan-tuan perhatikan di mushaf tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan lihat pada ayat 39, wallazina kafaru, dan orang-orang yang kufur. Dengan erti kata lain, orang-orang yang mengingkari. Wa kazzabu biayatina, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Orang yang kufur, yang mendustakan dengan maksud dia menuduh ayat Al-Quran tu sebagai tipu. Dia menuduh wahyu Allah tu sebagai bohong. Jadi dia mendustakan, tidak mempercayai ayat tersebut. Ulaika ashabun nar. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang seperti itu, maka mereka ini secara hukum ditentukan oleh Allah, mereka adalah penghuni api neraka. Mereka ialah ashabun nar, mereka adalah orang yang menghuni api neraka. Hum fiha khalidun.
Mereka bukan menghuni api neraka saja, tetapi mereka secara hukum, mereka itu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya tu sampai bila? Selama-lamanya tu ialah maknanya sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu makna dia apa? Sampai bila-bila maknanya selama-lamanya. Tidak ada penghujung dan pengakhiran. Ini siapa? Ini adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sebab itu orang yang meninggal dunia, kita boleh berikan kepada 3 kategori. 3 kategori. Keadaan perihal orang yang meninggal dunia, boleh kita pecahkan kepada 3 kategori. Kita doa mudah-mudahan kita kategori yang ketiga. Dalam susunan ni lah. Kita doa mudah-mudahan kita masuk kategori yang ketiga. Baik. Kategori yang pertama apa? Kategori yang orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia adalah orang kafir. Dengan catatan dia bukan Muslim. Masa meninggal. Bukan masa hidup. Ketika dia wafat meninggal, sakaratul maut, dicabut nyawa, maka pada ketika itu dia dalam keadaan kufur. Dia dalam keadaan kufur maknanya kafir. Di sisi Allah dia bukan orang beriman. Orang yang macam ni, dia baik ke, dia jahat ke, dia banyak tolong orang kat dunia ke, dia banyak buat kebaikan ke, dia adalah orang yang zalim ke, apa pun keadaan perilaku dia kat atas dunia, tapi kalau masa dia meninggal dunia dalam keadaan kufur, tidak ada iman, tidak ada Islam, maka mohon maaf, perlu saya sampaikan bahawa orang yang begini secara hukum, dia adalah penghuni api neraka. Secara hukum, mereka adalah penghuni api neraka. Sebab bila dah meninggal, selesai. Tidak ada patah balik, hitungan semula tak ada, selesai. Bila mati dalam keadaan kekufuran. Tetapi yang boleh menghukum dia di akhirat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak tahu di hujung usia dia secara tepat apakah dia, bagaimana keadaan dia, wallahu alam. Tetapi secara zahir, meninggal dunia dalam keadaan kufur, hukum yang zahir, maka tempat mereka adalah kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Yang ini kita mohon perlindungan dengan Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita, pelihara Islam kita, dan kita kena ada ilmu pelihara iman dan Islam kita. Kita kena pelihara iman dan Islam kita. Iman dan Islam kita, kita mesti jaga dengan baik. Kalau kita tak jaga, jawapannya ialah mungkin saja dia boleh hilang. Kereta kita kalau kita tak kunci, kalau kita tak pasang alat keselamatan, kalau kita tak buat langkah-langkah penjagaan, maka kereta kita boleh hilang. Rumah kita kalau kita tak jaga, tak ada kunci, tak pasang pagar, tak pasang grill, mungkin ada barang yang hilang dari rumah kita. Begitu juga pemilikan kita yang lain. Kalau kita tak jaga dengan baik, maka kemungkinan untuk dia hilang tu boleh saja. Walaupun kita tak perasan. Saya tak perasan lah tak kunci rumah. Kenapa awak tak kunci? Kan barang dah hilang. Saya terlupalah nak kunci. Saya tak tahulah cara kunci. Awak terlupa ke? Awak tak tahu ke? Bila awak tak jaga, kemungkinan barang boleh hilang. Saya lupalah nak off kereta. Saya lupalah nak matikan enjin. Kereta saya hilang. Orang curi. Awak terlupa ke? Awak tak tahu cara nak matikan enjin ke? Awak tak buat langkah keselamatan? Awak tak buat satu langkah penjagaan? Jawapannya kereta mungkin boleh hilang. Kalau kereta boleh hilang, ada gantiannya. Kalau rumah pecah, ada gantian barangnya. Tapi kalau iman dan Islam kita tak jaga elok-elok, dia boleh saja hilang, wal'iyazubillah. Jadi golongan yang pertama, mati dalam keadaan tidak beriman. Ni, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Golongan yang kedua ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dia beriman, dia Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia beriman, tetapi dia ada memikul, mengiring sama dosa-dosa. Membawa sama dosa-dosa yang belum dia taubatkan, yang belum dia istighfarkan, yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni, dia adalah orang Muslim, dia adalah orang beriman, tetapi dia membawa sekali bersama dia kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, wal'iyadzubillah. Orang yang macam ni, kalau dia melangkah masuk ke alam barzah, maka dia dikira sebagai orang mukmin, orang Muslim, tetapi di akhirat nanti terserah kepada Allah sama ada dia tu
dapat syafaat Nabi SAW, dia diampunkan boleh masuk syurga, atau dia diampunkan oleh Allah, tidak diseksa masuk syurga, ataupun secara zahir hukum, dia dimasukkan dulu dalam neraka. Dibalas segala dosa-dosa yang dia pernah buat. Kemudian setelah selesai pembalasan atas dosa yang dia bawa ketika meninggal dunia tanpa taubat tadi, maka setelah selesai dosanya dibalas, maka selepas itu yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Rasulullah bersabda, akan keluar juga daripada api neraka orang yang di dalam hatinya, pegangannya ada kalimah la ilaha illallah wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya ada seberat zarrah iman. Jadi ada seberat zarrah iman, insya-Allah hujungnya nanti dia tidak kekal dalam neraka, tetapi insya-Allah dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Kita pergi golongan yang ketiga, iaitu siapa? Orang mukmin, orang muslim yang mana bila dia meninggal dunia dalam keadaan dosanya sudah diampunkan oleh Allah, kesalahan dia sudah diberikan kemaafan oleh Allah, dan dia telah menyelesaikan semua tanggungjawab yang perlu dan dia pikul selama ini, maka dia melangkah masuk ke akhirat, melangkah masuk ke alam barzah. Pada ketika itu dia ditempatkan terus masuk ke dalam syurga dan tidak akan keluar daripada situ, kekal bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan termasuk dalam kategori golongan yang ketiga, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang dapat kita pelajari dari ayat 39. Baik. Seterusnya, saya nak bawa kepada ayat 43. 43. Tuan-tuan lihat, mushaf muka surat yang sama, muka surat 7 ayat 43. Apa Allah Taala berfirman? Wa aqimus solah, dan dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk, termasuk dalam hal solat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Tuan-tuan yang sering baca Quran, tuan-tuan yang kerap mengkhatamkan Quran, tuan-tuan yang biasanya komit, biasanya istiqamah, follow majlis pembudayaan bacaan penghayatan Al-Quran di Majlis Bandaraya Johor Bahru. Kalau tuan-tuan follow, daripada hari tu kita dah khatam, kemudian dah majlis khatam, sekarang kita mula balik semula daripada Baqarah, kita ulang lagi. Tuan-tuan akan sedar, tuan-tuan akan perasan, banyak dalam Al-Quran ayatnya wa aqimus solah wa atuz zakah. Ini dalam bentuk fi'il amar, suruhan. Ada dalam bentuk fi'il mudhari', wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah. Mereka yang mendirikan solat dan mereka yang menunaikan zakat. Dalam banyak tempat dalam Al-Quran, dua perkara ini selalunya digandingkan bersama. Ada sebahagian ulama mengatakan ini isyarat kepada wa aqimus solah adalah kesolehan pribadi, kesolehan individu, kesolehan seseorang. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, adalah kesolehan masyarakat, kesolehan sosial, kesolehan orang ramai. Jadi dua perkara ni, ada ulama mengkategorikan dua perkara begitu. Ada juga yang mengatakan bahawa wa aqimus solah, dirikanlah solat, itu merujuk kepada tanggungjawab kita untuk diri kita. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, itu adalah tanggungjawab kita kepada orang ramai. Ada ulama kategorikan yang begitu. Ada juga ulama kita yang mengkategorikan wa aqimus solah, dan dirikanlah solat, itu menunjukkan bahawa kita ni ada ibadah badaniyah. Ibadah yang melibatkan anggota badan. Ibadah badaniyah. Mana kita kena laksanakan ibadah yang menggunakan anggota badan. Manakala wa atuz zakah, tunaikanlah zakat,
adalah ibadah maliyah. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Jadi umat Islam diambil berat tentang kesolehan peribadi. Peribadinya mesti soleh, penampilannya mesti soleh, rohaninya mesti baik. Pada masa yang sama, sumber keuangannya mesti baik, perbelanjaannya mesti baik, harta yang dimiliki juga mestilah bersumber daripada sumber yang halal dan tidak diambil daripada sumber yang haram dan syubhat. Isyarat kepada dua-duanya penting. Jadi perkara ni dikembarkan. Jadi tak boleh seseorang itu, dia ni orang yang rajin solat, rajin pergi masjid, suka baca Quran, tapi zakat tak bayar. Ataupun bayar tapi tak cukup. Ataupun bayar tapi mengelak-ngelak. Ataupun bayar tapi lebih kurang, asal jangan orang cakap tak bayar. Ataupun langsung tak ada kesedaran untuk membayar zakat. Tak boleh. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Kita belum cukup soleh dan baik kerana dua-duanya termasuk dalam kategori rukun Islam. Dirikan solat, menunaikan zakat. Sama juga, tak begitu tepat kalau ada orang yang kaya, ada orang yang berada, ada orang yang mempunyai harta yang banyak, hari-hari, bukan hari-hari, kerap bayar zakat dan hari-hari bayar sedekah. Zakat yang wajib dia tunaikan, sedekah yang sunat pun dia selalu beri, tapi malangnya dia tidak menjaga urusan solat. Lagi berat. Lagi berat. Walaupun dia banyak sedekah, walaupun dia sponsor beberapa masjid, walaupun dia sponsor beberapa majlis ilmu, tetapi dia kena ingat, kesolehan harta perlu juga ditampung dengan kesolehan peribadi melalui pengamalan yang dinamakan dengan solat. Sebab itu tuan-tuan yang berada di Majlis Bandaraya Johor Bahru secara khusus, dan tuan-tuan yang menonton secara umum, sesiapa pun kita, maka di antara perkara yang perlu kita tekankan, kalau boleh, kita sebagai seorang Islam, jangan tinggal solat. Jangan kita sombong dengan Allah. Tuan-tuan hari ini berada di rumah, tenaga yang tuan-tuan miliki Allah yang beri. Tuan-tuan ada di pejabat, kemampuan tuan-tuan berjalan ke pejabat Allah yang beri. Tuan-tuan hari ini ada kerja, ada gaji, ada pendapatan. Kerja, gaji dan pendapatan hakikatnya itu rezeki daripada Allah. Tuan-tuan hari ini bangun tidur, ada orang bangun daripada tidur tak boleh bangun daripada katil, tak mampu nak bergerak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mampu mencelikkan mata, mampu bangun daripada tidur, mampu bangun daripada katil bangkit untuk menuju ke bilik air. Itu nikmat besar yang Allah berikan sehingga kita boleh membersihkan diri kita sendiri. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan. Tiba-tiba kita bangun pada waktu pagi dalam keadaan kita tak mahu solat, tidak mahu melaksanakan solat dan tidak melaksanakan solat. Betapa sombongnya kita kerana semua yang kita dapat perolehi hakikatnya adalah kurniaan daripada Allah. Orang kalau kita bagi dia macam-macam, tiba-tiba dia buat tak tahu dengan kita. Tuan-tuan di Majlis Bandaraya banyak memberi bantuan pertolongan kepada orang yang memerlukan di kawasan Bandaraya Johor Bahru ni. Macam-macam tuan-tuan beri. Tiba-tiba dalam tuan-tuan bertugas menyampaikan bantuan, ni sementara PKP ni, tiba-tiba ada orang, terima kasih pun tak cakap, menyombong, rasa kita datang pun dia buat tak layan. Padahal kita bagi bantuan banyak, kita memikirkan hal dia ni. Dia langsung tak memikirkan kebaikan untuk diri dia sekalipun. Tuan-tuan yang membawa bantuan mesti melihat bahawa perkara ni adalah perkara yang tak tepat. Tak boleh begitu. Mesti dia bersyukur, mesti dia cakap terima kasih, mestilah dia menghargai, sebab itu adalah sikap yang betul apabila pertolongan telah diberikan. Itu kita sesama makhluk. Padahal yang kita beri itu bukanlah daripada kita hakikatnya. Bagaimana pula kalau kita ni sebenarnya mendapat semua nikmat yang kita dapat pada hari ini, hakikatnya sebenarnya itu adalah semua kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang sampai peringkat tak melaksanakan solat, maka ni adalah satu perkara bala. Cukuplah kita katakan seseorang itu ditimpa bala apabila dia itu tidak melaksanakan solat. Bala ni bukan semestinya kemalangan. Bukan mestinya aksiden patah kaki baru bala. Ya, itu adalah salah satu bentuknya. Mungkin ada orang tercedera, mungkin ada orang kehilangan orang tersayang, satu bala bencana, kesusahan. Tetapi balak yang memonopoli segala balak apabila seseorang itu dicabut perasaan dalam hatinya, dicabut kesukaan dalam dirinya,
untuk melaksanakan solat. Hilang rasa suka, hilang rasa tanggungjawab untuk dia melaksanakan solat 5 waktu. Jadi tuan-tuan yang berada di Majlis Bandaraya Johor Bahru, saya seru, saya ajak dan saya berikan perkongsian ni nak mengajak sama-sama. Bukan menyuruh tapi mengajak tuan-tuan. Marilah sama-sama kita berusaha menjaga urusan solat kita. Wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar. Baik, kita lihat satu lagi. Iaitu ayat yang sangat sesuai, sangat penting untuk kita laksanakan di musim PKP. 3.0 ini. Tuan-tuan berada di rumah, saya juga berada di rumah seperti mana tuan-tuan. Kita tak ke mana-mana melainkan hanya beli keperluan-keperluan utama sahaja. Jadi kita nak mohon pertolongan kepada Allah. Kita nak supaya wabak ni berakhir. Kita nak aktiviti jalan seperti mana biasa. Kita nak supaya bala dan bebanan ini diangkat oleh Allah. Kita nak penyakit ni segera berakhir. Kita nak memutuskan rantaian. Dan satu-satunya jalan untuk selesaikan perkara ini ialah mesti memohon pertolongan kepada Allah. Kita jangan ingat kita pandai. Kita tak boleh rasa kita kuat. Kita tak boleh rasa kita serba tahu, serba buat kajian. Semata-mata itu tak boleh. Kajian boleh dibuat, tapi semata-mata merasakan kajian kita hebat tak boleh. Usaha boleh dibuat, tapi semata-mata merasakan usaha kita tu yang paling bagus tak boleh. Tindakan mesti diatur, tapi merasakan bahawa tindakan kita itulah satu-satunya tindakan yang boleh mengatasi wabak ini, jawapannya tak tepat. Kita kena letak di atas tindakan, usaha, ilmu, kajian, eksperimen, penemuan. Di atasnya ialah mesti ada sifat memohon pertolongan Allah dan mesti ada rasa dalam hati kebergantungan kepada Allah. Cara dia macam mana? Nak merasakan kebergantungan kepada Allah dan nakkan supaya Allah berikan pertolongan supaya wabak ni berakhir, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat pada ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Minta, disuruh kita minta pertolongan. Kenapa tak minta? Kenapa tak minta? Kenapa kita tak minta pertolongan kepada Allah? Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan 2 cara. 2 S. Yang pertama mesti ada sabar, yang kedua mesti ada solat. Dia tak sebut mintalah pertolongan Allah dengan banyakkan komen di Facebook. Komen di Facebook, marah, luahkan perasaan, sakit hati, dendam, marah, kutuk di Facebook. Sampai bila? Jari kita ni sampai bila? Sedangkan wasta'inu bis-sabri was-salah sampai sekarang belum ada. Sabar tidak ada, solat tidak ada. Macam mana kita nak selesaikan masalah kita? Beri cadangan bagus. Beri komen yang membina bagus. Berikan idea yang bernas bagus. Beri kritikan yang mempunyai fakta bagus. Tetapi kritikan, komen, cadangan mesti semuanya duduk di bawah, tapi di atas dipayungi dengan bis-sabri was-salah. Mesti ada sabar, mesti ada salat. Kalau semua yang melaksanakannya dapat laksanakan sabar dan salat, insya-Allah kita sama-sama mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan wabak ini berakhir. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu adalah sesuatu benda yang berat sangat, besar sangat, rasa beban sangat. Illa 'alal khashi'in, melainkan ke atas orang-orang yang khusyuk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keafiatan, diberikan kepada kita keselamatan dan penjagaan. Kita tak tahu apakah kita boleh terkena wabak ataupun tidak. Setelah langkah-langkah keselamatan semua kita buat, MySejahtera sudah, sanitize tangan sudah, jarak sosial sudah, pakaikan topeng sudah, semuanya kita laksanakan dengan baik. Tetapi di atas segala usaha tersebut, pergantungan kepada Allah, mesti ada permohonan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Jadi, sebagai penutup bagi pertemuan kita pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan doa penutup. Mudah-mudahan insya-Allah
Allah menjaga kita dengan rahmat dan keberkatan Allah, kita diberikan keselamatan dunia dan juga akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang barakah ini, kami mohon penjagaan darimu, kami mohon pemeliharaan darimu, kami mohon keafiatan, keselamatan dan kesihatan darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang meminta pertolongan kepadamu dengan jalan sabar dan solat. Dan kurniakanlah kami khusyuk di dalam solat kami, agar solat tidak menjadikan sesuatu benda bebanan ataupun berat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami daripada sebarang wabak dan bencana, khususnya kepada seluruh warga Majlis Bandaraya Johor Bahru yang bertungkus lumus, yang sebahagiannya menjadi frontliner, memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang ramai. Mudah-mudahan mereka sentiasa mendapat penjagaan dan pemeliharaan-Mu. Tiada yang lebih utama melainkan pemeliharaan, keredaan dan rahmat darimu, ya Allah. Mudah-mudahan kami semua selamat di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.